Kembali dalam cerita, saya percaya bukan saja saya seorang tetapi kebanyakan dalam kalangan kita pernah merasai dan juga berada dalam situasi ketika banjir. Tak kiralah sama ada di kawasan-kawasan tertentu ataupun ketika kita membesar dengan kawasan kampung dan juga kawasan yang rendah yang mudah dinaiki air. Tetapi bila kita bercakap berkaitan dengan banjir, ini adalah fenomena yang sentiasa berlaku pada hujung tahun ketika monsun timur laut, dan pastinya ketika air pasang besar ditambah pula dengan hujan yang lebat, ia menambahkan lagi dan itu merupakan faktor pendorong kepada berlakunya banjir kilat ataupun banjir di kawasan-kawasan tertentu. Tetapi sebenarnya dalam konteks dan juga perkara ini banyak terlibat, terutamanya melibatkan harta benda, perniagaan turut terjejas dan sebagainya. Nasihat-nasihat daripada Jabatan Bomba juga telah pun diberikan untuk mengurangkan faktor kehilangan nyawa disebabkan banjir dan sebagainya. Tetapi kalau nak melihat kepada keadaan dan juga situasi banjir di Terengganu, difahamkan hari ini mulai berkurangan dan juga beransur pulih, dan itu perkara yang pastinya seluruh rakyat Malaysia mahukan untuk melihat kepada saudara kita yang mungkin berada di sana dalam keadaan baik seperti sedia kala. Jadi kita nak terus saja bersama dengan Wakil Eswar Awani Terengganu, Nur Fazlizai Ali. Hello, Assalamualaikum Fazlizai. Salam ya San. Ya Fazlizai, kalau boleh kongsikan, kita tahu bagaimana dahulu keadaan dan juga situasi semasa di Terengganu, mereka yang terjejas, dan mungkin apa perkara-perkara yang Fazlizai dan juga tim telah lakukan untuk membuat liputan untuk ditontonkan di Eswar Awani ini. Baik Ihsan, ketika ini keadaan banjir di Terengganu ini hampir pulih, di mana hanya 9 mangsa membabitkan 4 keluarga masih terjejas, di mana hanya daerah Marang setakat ini masih terjejas, manakala 7 daerah yang lain telah pulih sepenuhnya. Dan hanya satu pusat pemindahan masih diaktifkan di SMK Mercang bagi menempatkan mangsa yang terjejas ini, Ihsan. Dan saya difahamkan mangsa yang masih berada di pusat pemindahan ini berikutan banjir termenung yang melanda kediaman mereka. Okey Ihsan, kalau pada sebelum ini pada Rabu lalu hampir 2,000 mangsa telah terjejas melalui banjir gelombang ketiga ini. Namun pada hari ini ianya makin menurun, dan penurunan mendadak ini berikutan cuaca yang baik sejak Jumaat lalu membolehkan kesemua mangsa di 88 daerah ini beransur pulang ke kediaman mereka, Ihsan. Baik Ihsan, setiap kali berlakunya bencana banjir, kita tahu pasti ada jiwa yang menderita, yang sengsara untuk menghadapi gelombang-gelombang banjir ini. Kerana kita tahu kalau bencana banjir yang melanda di Terengganu ini, ia akan lebih daripada sekali. Ada kalanya berlarutan sehingga 7 kali, dan itu bukan perkara yang mudah untuk dilalui oleh mangsa-mangsa banjir ini, Ihsan. Dan lebih memerikan, bukan sahaja kediaman mereka dilanda banjir, bukan sahaja peralatan-peralatan mereka ditenggelami air, malahan juga pelbagai barangan mengalami kerosakan yang teruk di kediaman-kediaman mereka, Ihsan. Seperti situasi yang dialami oleh seorang peniaga di Besut ini, Ihsan, bukan sahaja kediaman dia dilanda banjir, malahan premis tempat dia mencari rezeki juga turut dilanda banjir, dan pastinya kerugian berganda terpaksa ditanggung oleh wanita ini kerana pastinya punca pencarian dia juga terjejas. Di mana saya difahamkan mangsa ini hanya dapat berniaga sekitar bulan Januari hingga November saja, dan bila masuk bulan Disember dia akan hentikan perniagaannya kerana pasti banjir akan melanda kediaman dan juga premisnya, Ihsan, yang terletak berhampiran sungai. Kita ikuti luahan daripada peniaga ini, Ihsan. Terjejas lah, tak niaga lah memang. Kalau macam ni suruh air turun, kita kena cuci pula, makan lagi pula, ni barang lain lagi kena kemas, kena cuci semualah. Biasanya boleh meniaga balik tu bila? Tahun depan? Ni tahun ni tak niaga tahun depan dah. Depan atau Pasal ni kali pertama, mungkin naik lagi. Biasa 3 kali, tapi kadang-kadang 2 kali. Kadang-kadang tu sekali, tak boleh kira lah. Tapi memang naik lah. Okey Ihsan, ini merupakan gelombang banjir ketiga yang melanda Terengganu, di mana episod pertama telah bermula pada 18 November lalu, yang kedua pula pada 23 November lalu, dan pada Rabu lalu adalah gelombang ketiga yang melanda negeri ini, di mana lebih 2,000 penduduk di seluruh daerah di negeri Terengganu ini telah terjejas. Dan kita tahu Ihsan, bila berlakunya bencana banjir ni pasti ramai masyarakat ataupun penduduk yang akan mengambil kesempatan untuk bermain air, untuk mendekati lokasi-lokasi banjir ini, dan terutamanya kanak-kanak
pastinya akan mengambil peluang untuk bermain air tanpa mengira risiko yang akan ditanggung oleh mereka. Dan kita juga tahu Ihsan, kalau di Terengganu ini mempunyai banyak pantai yang menarik dan pastinya akan menjadi perhatian untuk mereka berkunjung. Dan cuaca yang baik sejak Jumaat lalu juga membolehkan orang ramai mengambil peluang untuk bersia-sia dan melakukan aktiviti-aktiviti di sekitar pantai dan sebagainya Ihsan. Tapi kita tahu dalam keadaan sekarang, dalam keadaan monsun ini, tempat-tempat berkenaan tidak sesuai untuk dikunjungi, apatah lagi untuk melakukan aktiviti air seperti menjala dan sebagainya Ihsan. Dan pelbagai berulang kali pihak-pihak berkuasa menasihati, mengingatkan para masyarakat ini agar tidak melakukan sebarang aktiviti ataupun mendekati kawasan-kawasan berisiko ini. Kita ikuti amaran dan juga pesanan daripada Pengarah Bomba Terengganu Muhammad Hilman Abdul Rashid. Ihsan. Saya yakin, saya berharap sangatlah supaya orang ramai mengambil perhatian supaya benda ini tidak berulang, tidak berlaku kepada diri kita. Mungkin kita selama ini kita menjagakan bahawa berlaku kepada orang lain, tidak berlaku kepada kita. Dan nasihat saya supaya kita sentiasa berhati-hati. Jangan mendekati benda-benda yang boleh kita tak menduga. Kerana arus air di dalam parit-parit ataupun terusan ataupun air ini sudah tentulah airnya laju. Dan tak sempat kita nak menyelamatkan diri. Ini amat berbahaya. Jadi saya tak nak menambahkan statistik kematian di musim-musim banjir ini. Okey Ihsan, kita tahu kalau di Kelantan sebelum ini juga mereka mengenakan kompaun kepada mereka yang mendekati kawasan-kawasan banjir ini dan gagal mematuhi SOP COVID kerana kita tahu negara sekarang masih dilanda pandemik COVID-19 dan saranan yang sama juga turut disokong oleh Pengarah Bomba Negeri Terengganu ini kerana bila mereka meninjau kawasan-kawasan berisiko ini masih terdapat segelintir kanak-kanak dibiarkan bermain tanpa pengawasan ibu bapa di lokasi-lokasi bencana seperti ini. Kerana kita tahu selain bencana COVID, orang kata malang itu tidak berbau. Jadi bagi menurut pengarah ni lebih baik kita membayar kompaun itu daripada kita kehilangan nyawa kerana kita tak tahu bila apa yang akan berlaku walaupun air itu hanya sedikit, hanya berada di paras lutut, namun kalau berlaku sesuatu bencana yang boleh merenggut nyawa mereka. Kerana setakat ini Ihsan, walaupun Terengganu telah berada di episod ketiga gelombang banjir, tiada sebarang kematian akibat lemas direkodkan di negeri Terengganu setakat ini. Dan juga Fazli Zahir, secara ringkas kalau kita nak tahu kan bagaimana sebelum ini antara gerak kerja bantuan dan juga mungkin apa yang dilakukan oleh mereka yang bertanggungjawab, pihak berkuasa dan sebagainya untuk memastikan bahawa semuanya keadaan baik, maklumat itu disampaikan dengan tepat dan juga masyarakat dan juga mangsa yang terjejas juga dapat mengetahui maklumat itu secepat mungkin untuk digerakkan kerja menyelamat dan sebagainya. Okey Ihsan, pastinya untuk melancarkan sesuatu operasi itu kerjasama yang erat telah dilakukan. Orang kata perancangan awal juga telah dilakukan oleh pasukan-pasukan keselamatan ini. Bukan saja melibatkan pasukan keselamatan, malahan penduduk-penduduk juga mengambil tindakan yang sama. Jika sekiranya banjir mula melanda kawasan mereka, mereka akan terus menghubungi pasukan-pasukan keselamatan ini untuk memaklumkan kejadian ini ataupun mahukan berpindah. Dan apa yang saya boleh katakan Ihsan, kita sekarang berada dalam dunia teknologi dan saya boleh katakan hampir ke semua kampung ataupun penduduk mempunyai grup WhatsApp sendiri dan sekiranya bencana itu melanda, mereka akan terus masuk ke dalam grup berkenaan dan untuk misi menyelamat dan sebagainya orang kata mudah untuk dilancarkan kerana sebahagian penduduk di kampung ni bila dia dah terbiasa dengan bencana banjir ni Ihsan, dia telah menyediakan bot sendiri, jaket keselamatan sendiri kerana banjir yang melanda ni tidak kira masa, ada kala di waktu pagi, ada kala di tengah malam waktu orang tidur. Jadi mereka bimbang jika pasukan penyelamat ataupun orang kampung ini mereka dapat menjalankan operasi dulu untuk menyelamatkan mangsa-mangsa yang terjejas ini untuk berada di pusat pemindahan Ihsan. Baik, terima kasih Nur Fazli Zahir Ali dan kita mengharapkan agar keadaan di sana segera pulih dan juga mereka yang terjejas dapat pulang kembali ke rumah mereka dan juga keadaan banjir dan juga situasi pastinya sentiasa mengikut apa yang disarankan dan juga nasihat pihak berkuasa terutamanya Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk kita mengurangkan risiko kehilangan nyawa akibat banjir. Terima kasih kepada anda yang menonton. Itu sahaja waktu untuk cerita dan saya Ihsan Dahya dari World Trade Center Kuala Lumpur. Assalamualaikum dan jumpa lagi.